Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi Khamis 25 Syawal 1443 bersamaan dengan 26 bulan 5 2022, kita dapat memulakan pengajian kita dalam tafsir surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan, Ad-Dukhan itu makna dia asap. Apa makna Ad-Dukhan? Ad-Dukhan bermakna asap. Asap. Bila nak berasak ni? Naik kiamat tu. Dekat tanda-tanda kiamat ataupun hari kiamat esok dipanggil Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan ni surah yang ke-44. Surah yang ke-44. InsyaAllah dalam CD ini kita akan bincang tentang muqaddimah, isi kandungannya, isi kandungan surah ini, dan juga fadail, kelebihan-kelebihannya yang banyak diriwayatkan, tetapi mencari kesahihannya sukar. Maka pada kali ini kita fokus kepada muqaddimah dan intisari surah. Namun begitu, untuk mengambil keberkatan majlis kita, kita baca juga ayat ini, beberapa ayat di awal surah, sebagai tanda kita sudah masuk kepada perbincangan surah yang mulia ini. Para pelajar, buka yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 1084 yang Jawi, edisi Jawi 1084. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas sami'ul alim. Itu ayat-ayat yang kita baca, beberapa ayat, 6 ayat daripada awal surah Ad-Dukhan. Kita pergi balik semula ke muka surat 1083. 1083 untuk kita berbincang tentang muqaddimah surah. Muqaddimah surah. Surah Ad-Dukhan, tengok dalam pimpinan Ar-Rahman dan kita akan suraikan daripada surah yang lain, daripada tafsir yang lain. Surah ini diturunkan di Makkah. Dia panggil surah Makkiyatun. Para pelajar sudah ingat ya. Surah ni ada dua kategori. Satu dia panggil Makkiyatun, maknanya surah ini diturunkan di Makkah sebelum Nabi kita berhijrah. Nah, itu pembahagian yang paling mudah lah. Makkiyatun,
mana diturunkan di Mekah sebelum berhijrah. Ada sedikit perbahasan ulama, dia kata illa, kecuali ayat 15, inna kashiful azabi qalila. Ayat 15 surah Ad-Dukhan, ada ulama mengatakan fa innahu madaniyun. Tak apalah, itu sebahagian ulama kata. Namun begitu, hukiyal ijma'u ala zalik, sudah dinukilkan bahawa ijma', boleh katakan keseluruhan para ulama yang ramai-ramai mengatakan bahawa surah ini Makkiyah. Surah ini diturunkan di Mekah. Berapa ayat dia ada? Mengandungi 59 ayat. Surah Ad-Dukhan ada 59 ayat, wahya tis'un wa khamsuna ayat, 59 ayat. At-tasmiyah. Apa makna tasmiyah? Nama surah. Nama surah, kenapa surah itu dinamakan dengan Ad-Dukhan? Kenapa nama Ad-Dukhan? Ad-Dukhan dengan mana asap. Apa makna dukhan? Asap. Karena itu orang Arab, kalau orang isap okok dipanggil mudakhin, orang yang menyeduh asap. Mudakhin, dukhan. Kerana pada ayat 10, mana ayat 10? Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Itu ada dah. Ada kalimat dukhan. Ayat 10. Dan ayat-ayat yang terdahulu dan yang kemudian daripadanya, Allah Subhanahu wa taala memberi amaran kepada kaum kafir musyrik yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puak-puak kafir, mu jangan lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok ayat 10 tu dah mari dah. Fartaqib yauma tatisam bidukhan. Bahawa kalau mereka lawan juga, mereka kerah kepala juga, tak mau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa mereka akan ditimpa azab sengsara. Mereka akan ditimpa azab sengsara. Semasa langit membawa asap kemarau yang jelas nyata, yang menyebabkan kebuluran yang dahsyat. Dia akan jadi kebuluran yang begitu dahsyat. Itu nama dia surah Ad-Dukhan. Nama dia surah Ad-Dukhan, asap. Ada juga orang nama surah ini Hamim Ad-Dukhan. Hamim Ad-Dukhan. Kata di Syekh Ibn Ashur rahimahullah, wal lafzani bimanzilati ismin wahid. Dua lafaz tu macam satu nama ya. Sebab kalimah Hamim, Hamim ini sudah banyak kali dah berulang. Bukan kata surah ni je ada Hamim. Kita dah bincang dulu Hawamim. Ada berapa surah? 7. Dalam Hamim sudah ada. Jadi ini salah satu daripada dia. Kalau kita nak kata surah Hamim, tak kena. Sebab dia sudah banyak surah yang dinamakan, dimulakan dengan Hamim. Sehingga kan ulama tafsir kata Hawamim. Hamim, Hawamim maknanya surah-surah yang dimula dengan Hamim. Maka kata di para ulama, walaupun disebut Hamim Ad-Dukhan, macam satu ayat. Fala tu'addu alaman laha, tidak lagi dikira Hamim itu sebagai salah satu daripada simbol khas kepada surah ini. Kerana itu pengarang kita Al-Itqan tidak menyenaraikan surah Ad-Dukhan ini sebagai salah satu daripada surah yang mempunyai pelbagai nama. Tak kisah ya, nama dia Ad-Dukhan. Dan demikianlah dinamakan, ditulis dalam mushaf, dalam kitab-kitab Quran,
Dan juga dalam kutubis sunnah, dalam kitab-kitab sunnah, dalam hadis, namakannya dengan nama surah Ad-Dukhan, surah asap. Mudahlah kita. Nah, itu sebab dinamakan Ad-Dukhan. Jadi dalam surah Ad-Dukhan ini Allah Ta'ala bagi amaran kepada puak-puak kafir yang dulu tentang asap. Bila mari asap terlalu panas, negara akan menjadi kering, kemarau. Bila kering, kemarau, makanan tidak ada, maka dia akan jadi kelaparan. Bila terlalu panas, kita nampak berasa dunia. Dan akan berlaku pula kemarau yang akan menimpa umat ni, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak dengar kata. Dan dukhan akan mari di akhir zaman nanti. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kiamat yang besar, salah satu daripadanya keluar Dajjal, munculnya Dajjal, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, dan keluarnya Ad-Dukhan, asap. Ni ada orang gopoh ada. Bila berlaku jerubu berasak jerubu, tak nampak tu. Dia kata ni dukhan ni, tak lagi. Jangan duduk cepat ke kita ni. Masyarakat kita ni suka sangat nak mempercepatkan kiamat. Dia main teori tu teori ni. Kita kata jangan duduk gopoh. Orang Kelantan kata jangan gaduh, jangan belorak. Beri peluang dulu kita hak hidup ni nak ibadat, nak menambahkan ibadat, menambahkan zikir. Hak mana lara, hak mana leka tu biar dia taubat. Jangan cepat nak kiamat. Baiklah. Tamatlah kita dari sudut penamaan surah. Nama dia surah Ad-Dukhan. Tengok dalam tafsir pimpinan. Intisari kandungannya. Pada awal surah ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa Al-Quranul Karim itu diturunkan pada malam yang diberkati. Pada malam yang diberkati. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Malam yang diberkati. Bilakah malam itu? Malam yang diberkati bila? Nama dia Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar. Duduk di mana Lailatul Qadar? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, di bulan Ramadan. Ayat ni dia tak bercanggah. Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam yang diberkati. Malam itu iaitulah malam pada bulan Ramadan. Kita kata alhamdulillah. Dan bahawa tujuan diturunkan Al-Quran yang mulia itu ialah sebagai rahmat dan untuk menjadi peringatan dan amaran. Ini dia panggil objektif surah ni. Allah Ta'ala turunkan Quran sebagai rahmat, panduan kepada manusia supaya sentiasa duduk di bawah naungan Al-Quran untuk mengambil panduan dalam perjalanan kita yang panjang daripada dunia sampai ke syurga, insya-Allah. Tapi kalau orang tak irau, dunia dia sesak, di akhirat dia azab, na'udzubillah. Kemudian diterangkan sebabnya diturunkan Al-Quran pada malam yang berkat itu ialah kerana pada malam yang tersebut dijelaskan kepada para malaikat tiap-tiap perkara yang mengandungi hikmat serta tetap berlaku. Ingat ni para pelajar, tanda situ. Pada malam Lailatul Qadar Allah Ta'ala serah buku, rekod, laporan setahun pada malaikat. Malaikat baca senarai, tengok senarai orang mati. Senarai orang mati. Dia ni mati, orang ni mati, orang ni mati. Kata Ibn Abbas, dia duduk berjalan atas bumi, lilah mari. Tapi senarai mati dia sudah ada. Itu dia panggil malam Lailatul Qadar. InsyaAllah kita akan bincang panjang dalam tafsir ayat nanti. Ini mukaddimah ni. Mukaddimah ni kita nak tahu kandungan je. Setelah menerangkan tujuan diutuskan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan rahmatnya
dan diperintahkan supaya apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu diterima dengan sebaik-baiknya, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan sifat-sifat yang esa, sifat-sifatnya yang maha esa dan maha berkuasa, yang mencipta dan mentadbirkan langit dan segala yang ada di antara keduanya, dan bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tak ada lah orang lain itu mengaku jadi Tuhan je ataupun ditabarkan sebagai Tuhan, tapi sebenarnya tak ada apa benda pun. Ambil berhala buat Tuhan, berhala cakap pun tak, berkelip mata pun tidak lah. Maka yang maha berkuasa siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah, dipuja dan dipuji selain daripada Allah Azza wa Jalla tidak ada. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Dialah Tuhan sekalian makhluk. Jadi Allah Ta'ala yang berkuasa, itulah sifat yang layak untuk disembah. Cari-cari buat-buat sendiri dan reka-reka sendiri, kemudian pergi tabah sebagai Tuhan. Ajaib wallah, ajaib. Macam-macam orang Arab ni, waktu buah tamar dia banyak, dia ambil tamar dia buat berhala, buat pekong, buat tokong. Bila musim kering tamar, mula-mula telinga Tuhan cabut, lepas tu hidung dia hilang, akhir kalinya makan semua sekali. Main manusia kan dia fikir dengan otak dia, itulah yang akan jadi. Kita hari ni pun macam-macam terjadi. Kemudian, dan Dialah yang menghidupkan, yang mematikan, dan Dialah Tuhan sekalian makhluk. Allah Ta'ala ni Tuhan sekalian makhluk, duduk di mana? Allah Ta'ala yang menciptakan semua makhluk ini di bawah ciptaan, tadbiran, susun atur yang Allah Ta'ala susunkan. Kemudian, golongan kafir musyrik yang menyeleweng dari dasar tauhid ini diberi amaran. Kamu tak dengar kata ya? Kena. Diberi amaran bahawa jika mereka masih berdegil dalam kekufuran, tak dengar kata juga, nak kafir juga, maka mereka akan dibinasakan sebagaimana orang-orang kafir yang telah lalu. Yang lebih kuat dari mereka telah dibinasakan dan hanya tinggal riwayatnya saja. Riwayat ini peninggalan kaum Ad, ini peninggalan kaum Samud. Tu hak kuat-kuat, peninggalan mendiang Abu Jahal, nak cari mana? Tak ada tempat cari, tak ada. Abu Jahal walaupun nampak dia gedebeh, tapi tidak ada peninggalan kecuali nama buruk dan perangai buruk saja yang dikenali Abu Jahal. Tak ada benda. Abu Lahab ada juga. Di Mekah tu syariat Abi Lahab ada nama jalan Abu Lahab. Dan tempat ni orang duk tular. Wallahu alam, cerita karut ke tak cerita betul. Dia kata kalau di Jarwah tu, dekat di kawasan kubur Abu Lahab tu, bau busuk sampai kolam ni. Ni orang duk pergi buat video TikTok situ. Kita kata macam-macam lah. Tapi nama tu ada. Nama Abu Jahal tak ada. Abu Jahal mati di Badar. Ingat, jangan tukar. Abu Lahab dia tak pergi ke Badar. Dia tahu, dia takut. Dia takut anak saudara dia, awal-awal lagi dia tak mau pergi, tapi dia mati juga lepas pada tu. Penyakit busuk. Hoi, na'udzubillah. Itu semua tu pengajaran. Allah Ta'ala sebut, tengok, yang adanya tinggal riwayatnya saja. Tinggal riwayat. Orang jahat-jahat ni tinggal riwayat. Ada setengah tinggal riwayat dan ada peninggalan sejarah. Macam mendiang Fir'aun. Fir'aun ada sejarah tidak? Ada kat Mesir tu. Nama dia apa? Bangunan 3 bucu tu. Piramid. Ada dia. Arab panggil Ahram. Ada. Jadi kita kata ada.
apa ni, peninggalan tu ada. Ada bendanya, tak ada tinggalan, ada riwayat je. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa hikmatnya Allah menciptakan seluruh alam ialah untuk menzahirkan perkara-perkara yang benar. Jadi Allah Ta'ala buat dunia ini, buat alam ini untuk apa? Untuk menjadi bahan bukti yang nyata kepada kita manusia yang diberi akal fikiran supaya berfikir, supaya mengambil iktibar, mengambil pengajaran dan pelajaran daripada peristiwa yang terdahulu untuk dijadikan garis panduan dan pedoman dalam kehidupan yang berterusan. Allahu Akbar. Di antara dengar ni. Ini senarai pendek yang kita akan baca insya-Allah. Di antara perkara-perkara yang benar itu ialah kepercayaan seseorang, kepatuhannya kepada hukum-hukum dan peraturan yang Allah tetapkan untuk kebahagiaan seorang itu, suratan amal yang ditulis oleh malaikat, dan perbezaan-perbezaan di antara yang berhak mendapat nikmat yang berkekalan, orang beriman, dan orang-orang yang berhak mendapat azab seksa, orang kafir, yang azab yang berterusan, dan ahli maksiat yang akan dihumban ke dalam neraka, dibakar dulu kemudian ditarik keluar. Kita kata na'udzubillahi, Allahumma ajirna minan nar. Kata Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Sentiasa baca a'udzubillahi minan nar. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada neraka. Sebab neraka jangan main, jangan duduk main gurau-gurau, bukan tempat gurau dengan neraka. Na'udzubillah. Sebagaimana surah ini dimulakan dengan menerangkan kebenaran Al-Quran dan tujuan menurunkannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka surah ini diakhiri dengan menegaskan bahawa tujuan Allah Ta'ala memudahkan Al-Quran dengan bahasa Arab ialah supaya orang-orang yang memahaminya beringat dan insaf untuk beriman dan mematuhinya. Jadi Allah Ta'ala buat turun. Sebab apa dia turun dengan bahasa Arab? Kalau nak kata Nabi lain bukan dengan bahasa Arab. Nabi lain dengan bahasa dia, bahasa Ibrani dia panggil. Dan bahasa-bahasa yang lain. Cuma bahasa Arabnya Quran. Bahasa Arabnya apa? Quran. Kenapa? Apa hikmat? Tanda dia. Hikmat dianya sebab nak memudahkan urusan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau turun bahasa lain, mengamuk pula Abu Jahal. Dia kata, alah, Abu Lahab kata awal mak, tak. Ni bahasa kita ni, bukan dia. Manakala kita, muka dia anak saudara, dia kata Muhammad, awal, mu apa, mu ibu ajar ya, kita tak faham. Maka Allah Ta'ala bagi bahasa dia. Bilisani qaumihi, dengan bahasa lidah kaum dia, supaya lebih senang untuk mereka faham. Untuk memudahkan mereka faham. Tak payah juga, bukan salah kita, bukan salah Quran. Salah awak tak mahu belajar, tak mahu beriman. Kiranya mereka tidak berbuat demikian, tak beriman juga, walaupun ayat yang diturun dipahami, maka tunggulah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan kesudahan mereka. Sesungguhnya mereka juga menunggu akan kesudahan kamu. Kita masing-masing nak tunggu apa akan jadi kepada kita dan apa akan jadi kepada mereka. Masing-masing menunggu, masing-masing menanti apa yang boleh dilakukan, apa yang boleh dibuat. Maka kita mengatakan itulah suasana yang ada pada mereka. Baik para pelajar sekalian, tamatlah muqaddimah intisari surah dalam pimpinan Ar-Rahman. Sekarang ni kita pergi ambil pula, kutip pula dalam intisari ataupun maqasidus surah dalam tafsir al-Muharrar secara bernombor. Ini senang. Min ahami maqasidi suratid Dukhan,
Di antara ciri-ciri poin-poin penting matlamat yang terkandung dalam surah Ad-Dukhan ini, yang pertama, letak nombor satu, isbatul wahdaniyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Nak mengisbatkan keesaan Allah Azza wa Jalla. Mengisbatkan apa? Keesaan Allah Azza wa Jalla. Wa taqrirul ba'si wan nusyur, dan nak menetapkan akan berlakunya kebangkitan semula dan dikumpul balik di akhirat. Satu. Yang kedua, isbatu inzalil Quran min Allah Ta'ala. Nak mengisbatkan bahawa Quran itu datang, turunnya daripada Allah Azza wa Jalla, bukan mari daripada siapa-siapa. Mari daripada siapa? Mari daripada Allah Azza wa Jalla. Dua, dia punya maqasid. Adapun tajuk dalam surah Ad-Dukhan ini ada 6 tajuk besar. Dalam surah Ad-Dukhan ada 6 tajuk besar. Yang pertama, as-sana'u 'alal Qur'anil Karim wa bayanu bad'i nuzulihi. Allah Ta'ala puji Al-Quran dan penjelasan tentang permulaan turunnya Quran. Bila turun Quran? Pada malam yang diberkati. Bilakah malam itu? Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar duduk di mana? Di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Yang kedua, tahdidul musyrikin bil azab. Nak beri amaran kepada buat-buat kafir dengan azab, bala bencana, jazaan ala tamadihim fil i'radi wasyaki, sebagai balasan kepada kerah kepala mereka, tak mahu dengar kata, dan keraguan yang terdapat dalam kepala mereka. Ini syak dipanggil. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut sedikit daripada kisah Fir'aun dengan Musa alaihi salam. Dalam surah ini ada cerita Fir'aun dengan Musa. Yang keempat, zikru aqwalil musyrikin al-batilah. Allah Ta'ala sebut beberapa pandangan puak-puak kafir yang batil tentang kiamat. Ma'ar raddi alaihim, serta Allah Ta'ala menolak hujah-hujah mereka yang cukup, yang tak ada hujah pun, rapuh dipanggil. Yang kelima, wasfu ahwali yaumil qiyamah. Allah Ta'ala nyatakan gambaran huru-hara pada hari kiamat, dan bayanu su'i aqibatil kafirin, juga betapa buruknya akibat bagi orang kafir, wa husni aqibatil mu'minin, dan eloknya akhir kesudahan perjalanan orang mukmin, semuanya ke syurga. Allahumma ja'alna min ahliha, ya Allah jadikan kami semua daripada ahli syurga, amin ya rabbal alamin. Yang keenam, tasliyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam amma asabahu min adza. Dalam surah ini juga beberapa cerita Allah Ta'ala nak menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi kita dikacau, dikhianati oleh puak-puak kafir, ma'a wa'dihi bin nasri ala a'daihi, serta janji Allah untuk memberi pertolongan kepada Nabi bagi mengalahkan musuh-musuhnya. Baik para pelajar sekalian, itulah dia panggil isi kandungan ataupun poin besar dari sudut konten ataupun isi kandungan surah Ad-Dukhan. Kita berpindah pula kepada tajuk munasabatuha lima qablaha. Munasabatuha lima qablaha. Munasabah surah Ad-Dukhan ini dengan surah Az-Zukhruf. Ini kita bincang sikit. Susunan surah. Tulis pelajar. Ini baru, tulis sikit. Tatajalla munasabah, terserlah
dari sudut keindahan susunan ayat-ayat ini dengan surah-surah yang sebelumnya, min ali hamim, daripada surah yang dimulakan dengan hamim, dia panggil hawamim, min wujuhin salas, daripada 3 dimensi, 3 sudut. 3 sudut, tulis. Yang pertama, iftitah. Allah Ta'ala mulakan surah ini, surah Ad-Dukhan, dengan surah Az-Zukhruf. Kilta surat ini bil qasam bil Quran, dengan dia bersumpah dengan Al-Quran yang besar, yang agung ini, untuk menyatakan tingginya kedudukan Al-Quran. Sebagaimana Tuhan sebut, Hamim wal kitabil mubin. Hamim wal kitabil mubin. Hamim wal kitabil mubin. Dalam Az-Zukhruf, bagaimana pula dia punya? Hamim wal kitabil mubin, sama ayat. Dua-dua tu Hamim wal kitabil mubin. Dalam surah Az-Zukhruf, Allah Ta'ala sebut tentang inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Tuhan kata Quran itu bahasa Arab. Dalam Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Dua-duanya bincang tentang kedudukan Al-Quran. Kita kata Alhamdulillah. Baik. Yang kedua, munasabah yang kedua, tasyabuh, ada persamaan lebih kurang, iaitulah penutup surah Ad-Dukhan dengan permulaan surah penutup surah Az-Zukhruf dengan permulaan surah Ad-Dukhan. Allah Ta'ala khatamkan surah Az-Zukhruf dengan amaran kepada puak kafir. Tengok ayat 83. Pelajar-pelajar kena buka balik ayat 83. Allah kata apa? Fazarhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yaumahumul ladzi yu'adun. Biarkan mereka, tak usah cara mereka, pedulikan mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarlah mereka tenggelam dalam kesesatan mereka dan leka bermain-main dalam dunia mereka sehingga mereka menemui hari yang dijanjikan pada mereka hari kiamat. Maknanya biar dia main, kita tunggu hari kiamat. Itu amaran. Tapi hari apa tu? Yaumahumul ladzi yu'adun, hari yang dijanjikan. Hari apa? Allah tak sebut hari apa. Mari dalam surah ini, surah ayat 10, surah Ad-Dukhan, Allah kata apa? Maka disebut hari. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Ayat 10. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Oleh itu tunggulah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa langit membawa asap kemarau yang jelas nyata, ia menyebabkan kebururan yang dahsyat. Jadi bagi mana hari itu tunggu hari bala mari. Yang ketiga, munasabah yang ketiga. Hikayah ma qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala nak nyatakan apa yang diucap oleh Nabi kepada kaumnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Quraisy, dan apa yang telah disampaikan oleh saudaranya Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Tengok dalam surah Al-Zukhruf ayat 88, Allah kata, ya rabbiha inna haula'i qaumun la yu'minun. Ya Allah, mereka itu tak beriman dah. Maka Allah kata apa kepada Musa? Fasfah anhum wa qul salam fasawfa. Maaf, Allah Ta'ala kata kepada Nabi SAW, fasfah anhum wa qul salam fasawfa ya'lamun. Biarlah dia, tak tahu cara, mereka akan tahu apa akan jadi. Itu ayat 88, 89. Tuhan jawab. Dalam surah ini, surah Ad-Dukhan ini, Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Musa AS. Nih, ayat 22, Musa kata apa?
fada'a rabbahu anna haula'i qaumun mujrimun. Fada'a rabbahu, Musa berdoa pada Allah, ya Allah, ni puak jahat ni, puak Fir'aun, ya Rabbi. Ayat 22. Kemudian Musa kata, wa inni uztu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. Aku minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Wa illam tu'minu li fa'tazilun. Kalau mu tak mau berikut aku, dia duduk jauh. Dekat dengan ayat. Ayat 89 surah Al-Zukhruf, fasfah anhum wa qul salam. Ayat ni, wa illam tu'minu li fa'tazilun. Itu dipanggil munasabatul ayah. Kalau kita belajar ilmu munasabah ni seronok, suka. Tapi kena perah otak sikit lah biar nampak dia punya munasabatul surah. Biasa kita dengar munasabatul ayat, sekali ini kita dengar munasabatul surah. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, oleh kerana surah Ad-Dukhan ini surah yang banyak disebut riwayat-riwayat yang menyebut tentang kelebihan dia, kelebihan surah, sehingga kan ada sebahagian daripada mahak tahfiz Quran, surah Ad-Dukhan ni lepas solat asar, Ad-Dukhan selalu dah baca, hari-hari dia baca. Di manakah sandaran ni? Kenapa tak tukar surah lain? Pelajar-pelajar mahak tahfiz dia hafal Quran, tukar je surah. Hari ni Ad-Dukhan, esok Al-Qiyamah, lusa kita baca surah Al-Waqiah. Jadi maka kata di para ulama tafsir, dia kata apa? Zakaral mufassirun, ulama-ulama tafsir telah menyebut hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan surah Ad-Dukhan. Banyak sebut kelebihan tentang kelebihan surah Ad-Dukhan. Lakin, dengar ni. Lakin itu maknanya tetapi la takhlu min dha'fin. Hadis-hadis, tak ada hadis yang sahih dalam fadilat khas surah Ad-Dukhan, tidak ada yang sahih. Dia kata wa hakadha aghlab al-hadis al-waridah fi fadailis suwar dha'ifatun, lemah ataupun dhaif jiddan ataupun maudhu'. Dia palsu, la yasihul i'timadi 'alaiha. Maknanya tak boleh kita nak berpegang dengan hadis-hadis yang tersebut. Jadi kalau kita kata nak salah satu daripada surah Quran, na'am. Baca dia dapat pahala setiap urut 1/10. Ya. Tapi khas tidak ada. Di antara, tak payah tulis kesimpulannya. Tidak ada hadis sahih yang menyebut tentang kelebihan ini. Di antara hadis dia kata apa? Hadis Abi Hurairah, man qara'a Hamim Ad-Dukhan fi lailatin, siapa dia baca surah ini pada waktu malam, asbaha yastaghfirahu 70,000 malakin. Pagi esoknya 70,000 malaikat doa kepada dia. Hadis ini dikeluar oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Nasir fi Qiyamul Lail, wa Abul Qasim Al-Asbahani dalam Tarhib, wa Ibnu Adi fil Kamil, wa Tha'labi. Tapi jalan dia daripada Umar bin Abdullah bin Abi Khas'am. Kata di para ulama, hadis ini tidak boleh dipakai sebab rawi dia tu, ulama mengatakan dia tu mungkarul hadis. Maka ulama buat kesimpulan bahawa hadis ni tidak sahih. Bahkan Ibnul Jauzi mengatakan hakama alaihi bil wad'i. Dalam silsilah dhaifah juga menghukumkan hadis itu dengan wada', maknanya hadis rekaan. Wallahu alam. Jadi itulah maknanya kesimpulan kita kata hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan dia ni, kelebihan 70,000 ni tidak sahih dari sudut sanadnya. Maka kalau kita nak baca, nak sandar kepada apa? Sebagai baca Quran, dipersilakan. Tapi kalau nak ambil kelebihan, tidak. Allahu Akbar. Banyaklah hadis-hadisnya, kita nak baca semua. Yang pentingnya kesimpulannya begitulah ada. Jadi Umar bin Abi Khas'am ni kata di Muhammad wa munkarul hadis. Ibnul Jauzi masuk dalam hadis maudhu'. Ada setengah ulama hadis kata tak sampai maudhu' tapi tidak sahih. Wallahu alam.
Apa lagi surah? Ada lagi beberapa ayat-ayat yang lain dalam tafsir Al-Munir, dia kumpul hadis-hadis ni. Dia kata siapa dia baca Ad-Dukhan pada malam Jumaat, asbaha maghfuran lahu, diampunkan pagi esoknya. Zuwija minal huril ain, dikawin dengan bidadari. Tak sahih. Itulah hadis-hadis yang menyebut tentang Ad-Dukhan itu tidak sahih, tetapi nak baca tak salah. Kalau kita kata kenapa baca dengan hadis ni, lah. Dalam kitab, Allah irham tuan guru kita, Tuan Guru Haji Abdul Rahman ni, dia mengajar sini di pondok kita ni tafsir Baydawi. Dalam kitab tafsir Baydawi yang Arabnya, yang Jawinya, dia akan sebut setiap surah ada kelebihan. Maka hadis itu perlu pada takhrij, kerana banyak hadis-hadis tentang fadailus suwar ini tidak sahih. Ada yang sahih, macam bacaan Nabi kita baca malam-malam belum tidur surah Al-Mulk contohnya, dan lain-lain lagi tu ada. Jadi payahlah kita, terutama sekali hadis yang menjadi rutin bacaan kita seperti surah Yasin. Adakah kena baca setiap minggu? Jadi banyak cerita, anda pun tak nak panjangkan. Alhamdulillah, tamatlah muqaddimah kita tentang surah Ad-Dukhan. Kita dah bincang tentang apa dia nama surah. Surah yang ke-44, ayat dia 59, dan kita juga telah bincang tentang intisari, maqasidus surah, dia punya poin besar dalam surah ini, dan juga munasabah di antara Ad-Dukhan dengan Az-Zukhruf, dan menyatakan beberapa kelebihan hadis-hadis. Kelebihan itu tidak sahih daripada Nabi SAW tentang kelebihan bacaan pada waktu yang tertentu. Dia sahih sebagai satu surah daripada Al-Quran, daripada 114 surah dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Baiklah para pelajar sekalian, insya-Allah kita akan sambung tafsir kita bermula ayat yang pertama dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.